Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, hari ni aku nak share dengan korang pengalaman aku masa pergi paranormal dekat satu mall ni, tapi bukan dalam mall, dekat parking lot dia. Mall ni parking dia dekat bahagian atas tau, dan dia ada bahagian atas sekali, dan mall ni jarang orang datang. Mall yang agak tak berapa nak laku lah. Dan kenapa kita orang pergi paranormal kat situ? Sebab ada desas-desus daripada kenalan-kenalan aku yang mengatakan tempat tu seram. So aku dengan kawan-kawan aku pun decide untuk pergi ke tempat tu. Jadi waktu kita orang nak pergi tu, sebelum, kawan aku dah cakap, sekiranya sampai kat situ ada nampak apa-apa ke, jangan bersuara, jangan bagi apa-apa hint pun dekat yang lain. So aku pun macam okey, kenapa macam pelik juga kan, sebab dia kata kat situ setiap kali orang pergi mesti kena histeria. Aku tak tahu korang tahu ke tak tempat ni, and aku tak nak mention pun tempat ni kat mana. Cuma aku boleh cakap mall dia tak berapa laku, and dia ada parking tingkat atas. Jadi nak diceritakan, masa kita orang pergi tu pukul 1. Jadi waktu pukul 1 tu adalah beberapa kereta mungkin yang dia tengok wayang midnight. Lepas tu kita orang datang tu tak dan lama lepas tu kereta tu semua hilang dah. So parking lot tu memang kosong. Kita orang sahaja yang ada pada masa tu. Okay, jadi bisa korang tanya, kita orang tu siapa, berapa ramai? Okay, kita orang pergi 2 kereta. Macam biasa aku dengan kawan-kawan aku. Dalam 2 kereta tu ada 11 orang. Mula-mula masa naik kat parking tu, aku ada nampak satu macam kelibat warna putih yang tak berapa nak jelas lah. First tu aku rasa macam burung ke apa tu? Aku macam tersuarakan benda tu. Tapi kawan aku yang drive kereta tu, dia cakap mana ada burung, kita kan nak masuk ke parking lot dia tu. Jadi aku pun okay. Aku tak adalah macam nak bersuara ke benda apa ada sesuatu ke apa semua. Aku buat macam relax je. Sampai je kat tempat parking, kita orang pilih parking yang belah ujung sekali. Jadi leader yang ajak kita orang pergi kat situ, yang tahu kisah parking tu seram tak seram tu, dia yang bagi tahu selalunya orang akan duduk kat sini. Sebab geng dia ada beberapa orang dah pernah pergi, dan 2 orang kena histeria. Seorang lagi tu dia kata macam taklah, macam tak apa-apa sihat macam tu lah. Sebelum ada yang fitnah kawan aku tu, aku bagi tahu dulu dia nak pergi kat situ, dia ajak kita orang pergi kat situ sebenarnya sebab dia nak check, dia pelik kenapa kawan-kawan dia pergi kat situ ada yang kena histeria, ada yang tak sihat. Yang paling dia nak tahu sekali punca kenapa kawan dia tak sihat, kenapa mesti kawan dia terkena tu, sedangkan kawan dia waktu pergi kat situ bukannya pergi macam mencari-cari hantu ke apa ke tak, just rakam tempat tu sahaja. So kiranya macam dia nak pergi, nak ambil tahu kalau dia nampak sesuatu ke apa, dia nak communicate ke, wallahualam. Masa tu macam itulah plan dia kan. Dan kiranya macam aku ni, sebab aku boleh nampak, so kalau aku nampak kat mana-mana ke apa ke, aku boleh beritahu yang lain, so orang lain ni boleh baca doa dan pergi communicate ke apa dan sebagainya lah. Macam tu lah selalunya paranormal kan macam tu kan. So masa kita orang sampai tu, parking kat tepi tu keadaan okey sahaja, tapi masa tu kan memang sunyi sangat-sangat, seriously. Dengan kelawar berterbang-terbangan, dia macam ada vibe-vibe seram tau. Masa tu aku dah macam berdebar-debar sebab aku terbayang sesuatu yang creepy. Aku rasa macam mana kalau jadi sesuatu, macam mana kalau aku sendiri ke kena histeria. Aku dah macam banyak fikir tau. Sebelum nak pergi tu pun aku cakap kat kawan aku, aku tak sedar hati sebab tempat tu kan macam besar, lepas tu tinggi. Takutlah kalau kita tak sedar ke apa, boleh pergi berlari-lari, terjun bangunan dan sebagainya. Nampak tak drama. Lepas tu kan kawan aku cakap tak apalah, pergi je lah, yang tolong member dia ni bagi tahu kalau kau nampak kat mana, kau just bagi tahu. Lepas tu barulah kita decide untuk buat apa. Macam yang nak boleh communicate tu, dia akan cuba untuk communicate. Tapi yang lain yang boleh baca doa apa semua tu nak baca, cuba nak buang, cuba nak bersihkan kawasan tu lah kononnya pada masa tu. Tetapi diorang dah pesan kat aku, macam aku cakap tadi, kalau nampak apa-apa semua jangan bagi tahu. Macam sebelum ni kan, kalau aku nampak kan, aku macam weh kat sini, tak boleh. Dia kena macam ada, dia orang bagi cara lah, dia orang macam bagi bukan bagi hint, tapi dia orang ada bagi step macam mana untuk kita nak communicate antara kita. Maknanya aku tak tahulah punca dia kenapa. Aku tak tahu, mungkin kalau ada di kalangan korang ni yang jenis berubat ataupun yang jenis belajar benda-benda ni, korang mesti tahu kan bahasa isyarat supaya alam sana tak tahu. Aku tak pasti benda ni, tapi itulah yang diorang buat dan diorang suruh kita orang buat. So aku kalau aku nampak benda-benda macam tu, aku kena buat isyarat kat diorang. So isyarat tu macam isyarat simple je, macam kalau ada dari kat sana tu macam isyarat tangan tau. Dia macam kita tak payah bercakap ataupun kita tak perlu buat lirik mata, sebab dia kata macam benda tu boleh detect
Oh alam. Itu based on apa yang kenalan aku tu cakap lah. Dan waktu kita orang pergi tu, ada kawan aku seorang lagi ni pun dia mudah nampak dan mudah rasa. Kiranya ada 2 orang lah yang boleh nampak benda-benda macam tu waktu kita orang pergi tu. Jadi bila kelawar-kelawar tu banyak terbang-terbang, semua orang dah diam dan keadaan tu sangat sunyi sebab kami je ada kat situ tau. Lepas dah nampak kelawar tu berterbangan, aku macam takut sikit lah. Lepas tu aku cakap dengan kawan aku ni, sekarang ni kita nak stay kat sini ke kita nak pergi berjalan semua. Jadi yang leader yang ajak kita orang pergi sini, dia cakap kita bahagi, kita berpecah lah maksudnya. Berjalan ke sini, siapa nak pergi sini, siapa nak pergi sini. Aku ni termasuk dekat kelompok yang nak pergi dekat bahagian pintu yang orang masuk untuk pergi tengok wayang. So masa nak jalan tu, betul-betul tengah-tengah, kiranya pintu nak masuk kat wayang tu kat depan tu, dekat tengah-tengah sebelum nak sampai kat pintu tu, tiba-tiba bunyi alarm kereta tau, kuat sangat-sangat. And bunyi dia bunyi yang macam pon. Semua terkejut lah kan, sebab mana ada kereta kat situ. Bunyi tu kuat sangat-sangat dan kita orang rasa macam gelabah gila. Kita orang pun cari, kereta siapa? Sebab kereta kita orang je yang kat situ. Tapi kereta dua-dua tu bukan jenis alarm yang macam tu tau. So risau lah, tiba-tiba polis datang tanya sebab kami bercampur lelaki dengan perempuan. Lepas tu habis macam tu je. Bunyi tu tak lama lah, dalam 2 saat macam tu. Lepas tu okey, kita orang semua terpandang masing-masing. Tapi nak ceritakan, bunyi tu tim kita orang je yang dengar. Maksudnya tim yang pergi kat pintu, nak ke arah pintu wayang tu. Yang lain yang kita orang dah bahagi ni, dia orang tak dengar. Yang ni kes lepas kita orang dah jumpa, kita orang berborak lah apa yang terjadi. So dia orang memang tak dengar bunyi tu tau. Jadi kita orang je yang dengar. Makna kata gangguan tu tertumpu pada kami ni saja, kelompok kami ni. Jadi masa yang pergi dekat pintu tu, yang nak pergi kat pintu wayang tu kan, aku, 2 orang kawan lelaki aku dan seorang lagi kawan perempuan. Jadi kita orang 4 orang yang pergi kat situ tau. 4 orang ni sahaja yang dengar bunyi alarm kereta tu. Yang lain tak dengar. Sampai saja dekat pintu yang orang masuk pergi wayang tu, kat situ kan dia ada macam board tau. Dia macam board lah, cerita-cerita yang ada. Dia dekat bahagian luar tu dah memang ada dah sebelum korang masuk betul-betul pintu dalam mall tu. So dekat situ ada satu cerita. Waktu tu cerita, aku tak ingat cerita apa, tapi waktu tu buat dia cerita patung. Aku tak ingat cerita The Doll ke apa ke, tapi cerita patung lah. Seriously aku memang tak ingat. Sorry kalau aku silap ke apa, tapi yang pasti patung. Jadi signboard tu, dia memang patung tu macam diri tegak macam ni tau. Cerita Indonesia ke? Aku tak ingat lah cerita apa. Dia patung tu macam ni. Tapi masa tu cerita tu belum main lagi. Coming soon punya board tau. So kawan perempuan aku ni, dia nak bergambar dekat board tu. Okay, jadi aku yang nak tolong ambil gambar kan. Mula-mula dia suruh budak lelaki. Lepas tu budak lelaki tu kata, kau ni orang nak pergi siasat benda lain, nak sibuk bergambar apa semua. So aku pun macam, tak apalah, biar aku layan dia kan. So aku pun nak ambil gambar dia. Elok aku nak snap gambar dia tu, betul-betul kat sebelah dia tu ada seorang perempuan. So seorang perempuan yang tua tau. Lepas tu bila aku dah macam ni, aku fokus kat kamera kan, sebab aku nak tengok gambar dia okey ke tak. Tapi tiba-tiba ada seorang lagi perempuan sebelah kawan aku ni. Jadi bila aku dah gelabah, aku macam tu turun. Aku pun tengok kat depan. Aku tengok kat depan, tak ada jemaah tu. So jemaah tu masuk ke dalam kamera. Tapi aku tak sempat nak snap gambar tu. Lepas tu bila aku naik balik, kawan aku cakap, kenapa, dah ambil ke belum? Lepas tu aku cakap, aku rasa tak payah lebih ambil gambar. Aku rasa tak sedar hati. Lepas tu dia terus macam, okay, dia pun faham. Jadi dia pun kata, tak apalah, tak payah ambil gambar kan. Lepas tu kita orang pusing kat kawasan tu, duduk kejap. Lepas tu ada salah seorang daripada kawan aku ni, lelaki ni, dia buka lilin. Lepas tu kita orang cakap lah, kau jangan pelik-pelik kan. Sebab kita orang risau lah, aku dia nak macam nak puja ke panggil ke apa kan. Lepas tu kawan aku yang perempuan ni, dia cakap lah, tak payahlah, padamlah api tu. Lepas tu dia cakap, tak, aku saja je. Aku tak tahu motif dia apa. Masa dia nyalakan dekat lilin tu, api tu start ada. Lepas tu tiba-tiba kita orang 4 orang terdengar bunyi tapak kaki macam budak kecil berlari tau. Bunyi budak-budak yang macam bergelak-gelak macam tu, berlari. Laju betul-betul depan tu. Lepas tu kawan aku kata, weh, cepat bangun. Dia buka torchlight dia, memang suluh ke arah tu, memang tak nampak apa-apa. Masa tu dekat depan tu, dinding, kiranya kawasan dinding depan tu, dia suluh torchlight tu, tak nampak apa-apa, tapi nampak satu bayang melintas laju tau. And kita orang semua terkejut. Lepas tu masing-masing baca doa. Kita relax dulu. Tak dah lama tu nak berjalan balik ke belakang tu, ada seekor kelawar besar. Yang ini aku je nampak. Seekor kelawar besar ni sangat-sangat besar. Dia duduk bertinggik dekat tepi bahagian dinding depan, yang dekat depan tu terus terbuka. Dia duduk kat situ. Bila aku nampak tu, aku dah tahu dah, yang ini bukan real. Sebab dia besar. Ini jelmaan tau. Dia bukan nampak macam biasa-biasa. Dia sesuatu yang menyeramkan.
dan dia mempunyai taring. Aku pun macam tengok macam tu, aku terus tunduk. Aku pun astagfirullahalazim. Aku macam terkejut kan. Lepas tu aku terus jalan kat kawan aku. And kawan aku tu sempat dengar aku. So dia tahulah apa yang aku nampak, tapi dia tak tanya. Macam biasa kita orang memang dipesan supaya tidak gelabah dan supaya tidak tas masing-masing lah. And terus jalan ke depan. Lepas tu bila kita orang kat depan, bertembung dengan satu lagi tim ni. Sebab kita orang berpecah tau. Kita orang berpecah tiga tim. 3 tim. Sebabnya aku 4 orang, tim lagi satu 3 dan tim lagi satu 4. Jadi ada 3 tim lah. Masa nak jalan, lepas pada aku nampak kelawar besar tu, kita orang bertempur dengan yang 3 orang tu. So 3 orang tu cakap, korang dah jumpa apa-apa ke? Dapat tangkap apa-apa tak? Kita orang diam je, tak ada bunyi-bunyi macam tu yang okey. Cakap sesuatu. Lepas tu yang kawan seorang gitu bagi arahan supaya jangan terus bercakap. And kita orang berpisah lagi. Sampailah ada salah seorang daripada 4 orang yang lagi satu tim tu berlari pergi kat kita orang. Sebab kita orang kan 2 orang, yang 4 orang dengan 3 orang tu kan dah jumpa. So yang 4 orang lagi tu, tim dia salah seorang tu lari pergi kat kita orang. Dia cakap, jom pergi kat sana. So masa kita nak pergi ke sana tu, kita macam pelik lah kenapa dia macam termengah-mengahan. Tapi kita orang macam biasalah, tak tanya. Sampai dekat sana tu, tiba-tiba kita orang nampak ada satu macam dekat satu pot ni, dekat bahagian tepi dinding ni, ada banyak sangat lilin. Lepas tu kat situ ada satu lambang. Lambang tu aku tak ingat macam mana, tapi adalah macam gambar-gambar pelik-pelik. Lepas tu dia macam ada tulisan-tulisan. And dekat situ ada satu mangkuk. Dalam satu mangkuk tu ada burung mati dengan darah. And aku tanya kat kawan aku ni, itu siapa punya? Memang dah ada ke ataupun korang yang buat ke apa kan? Lepas tu dia cakap memang dah ada. And masa tu darah tu masih, apa orang kata, masih baru lagi tau. Dia macam tak kering lagi darah burung tu. Lepas tu kawan aku seorang, ya Allah Tuhanku, ni ada orang buat macam ni, jomlah kita gerak kan. Kita orang dah risau sebab kita orang takut ada satu pujaan kat situ. Lepas tu kita datang pula mencari naas lah kan. Jadi member aku yang seorang lagi ni, dia kata okey jom gerak. So masa kita orang jalan on the way nak pergi ke kereta tu, tiba-tiba kan ada macam bunyi orang tolak troli. Padahal mall tu aku rasa macam tak ada troli kot. Kat kawasan luar, masa kita orang datang kat parking tu, memang tak ada troli. And untuk pengetahuan korang, masa kita orang pergi tu, kan dah lewat kan, yang buka lampu beberapa kawasan je. Yang lain tak dibuka lampu. Tak tahu kenapa, sama ada diorang tutup ke ataupun lampu problem ke, wallahualam. Masa tu sampai dekat separuh jalan tu kan, aku cakap bunyi troli tu kan. Yang bunyi troli tu semua dengar kecuali 2 orang daripada kita orang tak dengar. Dia memang tak dengar langsung. Tak tahu sama ada dia tak dengar ke ataupun dia buat tak dengar ke, wallahualam. Jadi bila dah dengar troli tu, step kita orang lagi laju tau nak pergi kat kereta. So kita orang memang nak balik lah, risau lah something bad happen kan. Lepas tu tak dan lama tu, bunyi macam benda jatuh, kuat gila. Sangat-sangat kuat. Dan benda tu hanya 3 orang je dengar. Aku, patut ada lagi 2 orang tu dengar. So bila apa yang terjadi kat kita orang tu tak semua kena, tak semua rasa, tak semua nampak, dia jadi bercanggah-canggah. Macam orang ni pun kata, betul ke? Orang ni akan cakap, kau ni tipu lah. Dia jadi macam pelik sebab kenapa 3 orang, kenapa 4 orang, kenapa yang beberapa orang je yang dengar dan nampak, kenapa orang lain ni tak nampak? Ada benda yang orang dengar, ada benda orang ni tak dengar. Jadi waktu tu perbincangan tu masa kita orang dah keluar lah, yang pasal nampak tak nampak apa semua tu. Sebelum kita orang nak keluar daripada kawasan tu, kita orang tak jumpa kereta yang kita orang parking tu. Padahal kereta tu kita dah nampak tau, dia dekat ujung. Bila kita orang berjalan, makin jalan makin jauh, makin jalan makin jauh, makin jalan macam makin tak jumpa. Dan benda ni ambil masa selama setengah jam. Lepas tu ada salah seorang daripada kita orang baca doa, and kita orang jalan dah betul-betul nak dekat kat kereta tu, tiba-tiba macam ada satu benda lintas. Yang tu semua nampak. And benda tu lintas sangat-sangat laju. Dia macam kelibat warna hitam tau. And kita orang pun macam terkejut. Okay, lepas tu leader kita orang ni, dia baca doa, dia baca ayat kursi kuat-kuat. Lepas tu kan ada bunyi kuat sangat macam orang menjerit daripada belakang. Yang ini tak semua dengar. Hanya 5-6 orang je dengar. Maknanya kita orang 11 orang, hanya 5-6 orang je yang dengar bunyi jeritan tu. And kita orang macam shocking. So yang dengar je lah yang pandang each other. Jadi bila dah jadi macam tu, kita orang pun teruskan jalan. Sampai masuk kereta kan, salah seorang daripada kita orang ni tak dapat masuk kereta. Masa tu dia naik kereta MPV. So bila dia tak boleh masuk, kita orang macam stay dulu lah kan. Macam kenapa ni kan, pintu kereta dia orang tak boleh buka. Yang tu tak jadi kat aku tau, dia yang jadi kat dia orang. So bila pintu kereta dia orang tak boleh buka, yang lain semua gelabah. Lepas tu nasib baik lah masa tu dia naik dengan ada salah seorang kawan kita orang yang memang boleh merawat apa semua. So dia baca macam-macam surah, dia kata. Ini masa tu kita orang dah jumpa lah, dia cerita balik kan. Okay, dia baca macam-macam surah apa semua, barulah pintu tu boleh buka. So kawan yang kat luar tu, dia macam dah menggelabah, telinga dia keluar darah. Telinga dia macam berair-air, darah tu macam lendir-lendir putih-putih, nak ke
coklat macam tu lah. Lepas tu dia masuk dalam kereta tu kan, dia jadi macam macam tu dia menggigil. Salah seorang daripada diorang yang naik kereta tu baca doa dekat yang telinga berdarah tu. Lepas tu lap darah stop. Jadi waktu tu kita orang faham macam ada satu gangguan, di mana gangguan tu mungkin dia tiup ke apa. Benda ni pernah terjadi tau. Okay, benda yang terjadi dekat kawan aku ni, aku tak tahu benda ni apa yang aku sampai kat korang ni betul tak betul, tapi based on my experience, benda ni terjadi dekat salah seorang kawan aku masa sekolah dulu yang kena histeria. Bila telinga dia berdarah macam tu, waktu tu kejadian tu, waktu darah dia terjadi tu, aku ada nampak satu lembaga yang sangat-sangat buruk. Muka dia macam nak ke arah muka haiwan tau. Dia nak macam muka monyet. Lepas tu bahagian kat sini yang dia keraun-keraun rambut dia macam berserabai. Dia bukan rambut tau, dia macam bulu-bulu kot yang penuh kat sini. Yang muka dia macam tu, yang dia yang macam dia sebenarnya bukan tiup, dia macam lidah dia tu macam jilat-jilat bahagian telinga tu. Jadi yang keluar darah. Aku tak tahu benda apa yang dia buat tu kan. Tapi masa tu kejadian yang terjadi kat kawan aku waktu zaman sekolah dulu tu, darah keluar tu disebabkan dia macam mengorek tau. Lidah dia macam mengorek. Aku nampak macam tu lah susuk yang aku nampak pada waktu tu. So waktu kejadian yang terjadi dekat lot parking tu, yang kawan tu kena telinga dia berdarah tu, masa tu aku tak sempat nampak apa-apa jelmaan. Yang aku perasan ada benda merangkak terus turun daripada atas kereta yang diorang naik tu, terus pergi ke bawah kereta. Lepas tu dia hilang macam tu sahaja. So aku tak tahu nak cakap benda tu adalah benda yang sama masa sekolah dulu aku nampak ataupun benda yang lain. Cuma peristiwa yang terjadi macam tu kan, sekiranya macam korang pergi satu tempat, tiba-tiba terjadi benda macam tu, kena baca, keep on baca doa dekat telinga dia. Contoh macam dia kena telinga sini berdarah kan, menitik-nitik tu, korang baca kat telinga sebelah sini. Baca telinga sebelah sini, baca macam-macam surah apa semua, baca tiup kuat-kuat. So nanti dia akan efek kat sini. Yang itu apa yang ustaz kat sekolah aku buat lah. Jadi aku tengok benda tu berhasil. Kiranya bila dia baca kat sini, yang itu pun stop. Tapi sebenarnya tak kisah kot, belah kiri ke belah kanan ke, baca je lah, asalkan baca ayat Quran. Macam tu lah lebih kurang kan. So masa keadaan kat situ yang aku faham, masa kita orang pergi paranormal kat situ, sebenarnya tempat tu bukanlah seram, tapi aku rasa sebab ada orang puja kot, ada orang buat benda tak best kat situ, jadi tempat tu jadi keras. Kiranya waktu kita orang pergi tu, bila kita orang dah berkumpul, dah bercerita balik apa yang pengalaman masing-masing, dekat situ memang ada orang puja. Macam orang mungkin main spirit tak silap aku. Sebab masa kita orang dah lepak sembang balik tu kan, 4 orang daripada kita orang, kan aku 4 orang, lepas tu 3 orang 4 orang kan. Yang 4 orang yang berlari, yang first aku cakap datang kita orang tu, tim dia orang tu, dia kata kan salah seorang daripada dia orang tu nampak macam jemaah pocong bergolek-golek sampai ke bawah. Benda tu macam bergolek. Dia sempat nampak kelibat tu. And adalah salah seorang daripada orang sempat rakam, tapi tak jelas pun. Dia nampak macam putih sikit lah. Adalah yang tu semua orang nampak video tu. Cumanya tak jelas. Sebab tu aku pelik kalau orang yang buat viral apa-apa video kan, especially dekat belah-belah Indonesia kan, banyak kan dia orang dapat tertangkap gambar-gambar macam tu. Aku pelik macam mana boleh jadi zahirnya benda tu kat dalam kamera. Sebab untuk korang merakam benda ni sangat-sangat payah. Dia susah untuk masuk betul-betul susuk tubuh yang dia nak jelmakan kepada korang, macam mana korang nak nampak. Dia sangat susah. Contoh kalau macam korang nak tahu kan satu video tu real tak real kan, korang akan nampak dia macam, korang akan kata ini pocong tau. Tapi sebenarnya kelibat dia tu korang tak akan dapat ngam macam mana yang korang nampak real. Dia masuk dalam kamera tu kan, dia jadi macam halus-halus je, nampak tak nampak je, macam ya kot, tak kot, ya kot. Dia macam tu tau. So benda ni dia takkan nampak macam mana zahirnya korang nampak, melainkan waktu tu memang dah ditakdirkan korang dapat rakam benda tu solid rupa dia kan. Yang tu tak boleh nak cakap apalah, sebab semuanya atas izin Allah kan. Jadi sekiranya korang nak membezakan video yang real dengan tak real, macam tu lah apa yang aku cakap. Dan ada juga orang rakam, ada benda yang aku tak nampak tapi ada orang lain yang boleh nampak, dia nampak. Dan ada juga orang lain yang tak pernah nampak, tiba-tiba dia nampak. So benda ni susah nak cakap, depends pada handphone juga, dan mungkin atas izin Allah juga. Kalau Allah nak izinkan kau nampak benda tu dalam handphone, nampak lah. Tak nampak dalam handphone, nampak in real, nampak lah in real. Dia macam tu lah. Sama juga macam kes kalau aku nampak ada budak main buayan dekat taman kan, tapi orang lain nampak buayan tu bergerak sendiri. Ada time buayan tu gerak, sebenarnya memang tak ada apa-apa pun, angin ke apa ke, wallahu alam. Ataupun ada yang setengah orang nampak, dia nampak tapi aku tak nampak. So benda ni bercanggah, kita tak tahu.
sama ada benda tu sebenarnya dia ke tak dia ke. Cuma kita boleh tahulah beza. Kalau orang yang memang nampak benda-benda macam ni kan, kita tahulah beza rupa-rupa yang dia ceritakan tu sama ada lebih kurang ke tak lebih kurang ke. Kok mana pun rupa yang dia jema tu, mana yang zahir kita nampak ni, semua lebih kurang. Sebab itulah orang letakkan nama-nama dia sekian-sekian macam tu. Sebab itulah bila kita nampak macam susuk mayat tu, pocong, jemaah pocong, contoh kan macam tu. Sebab itulah kita boleh berborak macam tu. Sebab bila kita nampak tu, orang lain pun nampak. So benda tu memang jelma, dia nak jelmakan diri dia macam tu. Jadi kisah yang dekat parking lot tu, kalau ada lah di kalangan korang yang nak pergi paranormal, bila member ajak, jom pergi parking lot satu mall ni, maknanya tempat tu lah, lain tak ada aku rasa. Cerita dia macam tu lah. So lebih baik tak payah pergi, sebab tempat tu bukan tempat yang memang problem gangguan daripada situ. Dia dipuja. Sebab memang apa yang kita orang nampak gangguan tu memang ada disebabkan benda tu dipuja. Dan yang kita orang jumpa ada lilin, ada burung mati darah masih fresh tu kan, memang ada orang buat. Makna kata dia memang nak bagi tempat tu hantu ke, wallahualam. Sebab tu mall tu pun jarang ada orang pergi. Orang pergi untuk tengok wayang je. Selebihnya aku tak tahu macam mana cerita dia. Cuma itulah yang kita orang lalui. So itu saja perkongsian aku untuk hari ini. Dan aku minta maaf aku jarang buat video, aku busy sikit. Tapi sekiranya aku ada masa lapang, aku still rakam video dan aku akan share story aku dengan korang. Dan kepada yang menilai, yang kata tak habis-habis kau nampak hantu, kau kena tahu satu benda. Aku start cerita ni daripada kisah yang lama tau. Daripada kisah yang lama tu, aku tak cerita lagi kisah-kisah baru ni. Kalau aku cerita kisah baru ni, lagi lah orang kata aku membongak. Jadi sekadar aku nak kongsi pengalaman aku sahaja. Sekiranya nak dengar-dengar, tak nak dengar tak apa. Tapi kalau nak dengar, nak anggap sebagai aku ni pencerita ke, terpulang. As long as kau tak menyakitkan hati aku okey. Okay? Sekian sahaja untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dan perbicaraan aku ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.